Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua pelajar tahun 2 Dinamik. Hari ini hari Isnin 23 Ogos 2021 dan kita berjumpa lagi dalam kelas pendidikan jasmani PJ tahun 2. Okey, jadi untuk hari ini apa yang kita akan lakukan ialah kita akan melihat buku teks muka surat 45, 46 dan juga 47 di bawah tajuk Pantas Berenang Unit 5. Okey, jadi seperti biasa pastikan buku teks ada bersama pelajar. Okey, hari ini kita akan membicarakan tentang 4 perkara aja, iaitu yang pertama tentang peraturan di kolam renang. Yang kedua, cara berpakaian yang betul semasa berada di kolam renang. Yang ketiga, tentang apungan lentak. Dan yang keempat, tendangan keribas. Okey, itu 4 perkara yang kita akan bincangkan pada hari ini. Jadi, untuk yang pertama, kita akan melihat dulu peraturan di kolam renang. Jadi, pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 46. Okey, so cikgu ambil yang ni ya. Ini dia. Okey, jadi tengok dalam gambar tu. Ajmal, Wijaya, Kamkiat dan rakan-rakan sedang belajar apungan lentang. Okey, jadi semasa tu sebelum mereka belajar, mereka perlu baca dulu ada papan peraturan. Jadi apakah peraturan tersebut? Yang pertama, jangan berlari. Okey, semasa berada di kolam renang kita tidak boleh berlari ataupun bergurau sendal. Sebab apa? Lantai licin. Jadi kita tak nak berlaku sebaran kemalangan atau kecelakaan lah. Okey ya. Yang kedua, tidak dibenarkan membawa makanan dan minuman. Okey, ini nanti akan mengotorkan tempat kita nak berenang tu, air ke apa semua kan. Yang ketiga, tidak dibenarkan memakai selipar atau kasut. Sebab kasut selipar ni kotor. Jadi bila kita basuh bawa ke tempat kolam renang, takut nanti pasir ke tanah tu nanti masuk ke dalam air. Jadi air akan kotor kan. Yang keempat, tidak dibenarkan memakai bikini. Ini untuk perempuan dah. Maksudnya kita kena pakai baju renang tapi yang sopan, tidak menjolok mata. Kalau bikini ni dia memang agak tak sopan sebenarnya untuk perempuan ni. Okey ya. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah cara berpakaian di kolam renang. Kita kena pakai baju renang semasa berada di kolam renang. Tapi kena ikut dia punya jenis baju tu. Okey, kalau biasanya baju renang yang dibuat daripada bahan sintetik dan kain likra yang tidak menyerat klorin. Ini adalah baju yang dibenarkan. Yang dibenarkan kita pakai semasa berada di kolam renang. Kenapa? Sebab apa? Kain ni dia tak serap klorin. Maksudnya kalau kita berenang dengan baju cotton yang biasa ni, dia akan serap air dan akan serap klorin dan kesannya kepada kulit kita. Sebab klorin ni, klorin ni sebenarnya klorin digunakan dimasukkan ke dalam kolam tu untuk memastikan air itu jernih dan juga memastikan tak ada bakteria. Itu fungsi klorin. Tapi dia tak bagus untuk kulit. Sebab itulah bila kita dah mandi, masuk dalam kolam renang, dah selesai mandi, okey, kita kena pergi ke bilik air, kita kena siram bilas pada kita ni dengan air paip. Nak membersihkan tubuh kita daripada kesan klorin. Kalau tidak, takut nanti ada kesan alergi lah, macam gatal ke ruam ke apa semua. Jadi itulah kesan klorin. Sebab itulah kena pakai baju yang sesuai. Baju yang dibuat daripada kain sintetik ni dan kain likra ni dia memang tak serap klorin. Sekali seluar trek pun banyak pelajar ataupun orang ramai nak jogging ke apa semua, dia pakai seluar trek yang dibuat daripada kain likra. Sebab dia tak dia macam selesa dan juga dia tak serap peluh. Okey. Okey, seterusnya apungan lentang. Okey, yang ini pelajar boleh tengok buku teks muka surat 46 . Okey, ada 5 langkah sebenarnya untuk membuat apungan lentang. Okey. Yang pertama, badan perlu berada di atas permukaan air. Ya, seperti dalam gambar ni, pelajar boleh rujuk gambar. Okey, badan perlu berada di atas permukaan air. Itu yang pertama. Yang kedua, bengkokkan sedikit badan ke dalam air. Seperti inilah. Okey, bengkokkan sedikit.
Yang ketiga, pastikan badan seperti sedang duduk. Okey, macam ni. Seterusnya, yang keempat, perlahan turunkan kaki ke dasar kolam. Okey, macam ni. Dan yang terakhir, yang kelima, berdiri dalam keadaan tegak dan selamat. Okey, itu yang terakhir. Okey, ini adalah langkah untuk apungan lentang. Okay, bagi pelajar yang sudah mahir berenang, mungkin mereka boleh membuat apungan lentang ni dengan seorang diri lah. Tapi kalau pelajar yang masih lagi dalam peringkat nak belajar, biasanya akan ada dia punya instruktor ataupun guru yang akan latih kita. Seperti dalam gambar muka surat 46 ni, okay, tengok ada seorang lelaki sedang dia memegang belakang pelajar tu untuk membuat apungan lentang. Okay, ni dia punya asas lah. Sebab semasa berada di kolam renang, kita perlu diawasi oleh orang yang lebih dewasa, orang yang berpengalaman ataupun guru lah. Okay, itu. Okay, seterusnya kita tengok ke tendangan keribas. Jadi pelajar tengok buku teks muka surat 47. Okay, tendangan keribas ni apakah dia? Ini adalah tendangan yang memang kita kena buat kalau kita nak berenang. Okay, tendangan keribas yang betul dapat membantu kita berenang dengan lebih pantas. Okay, teknik dia simple je. Yang pertama, kaki lurus ke belakang. Okay, macam ni lah contoh dia. Katalah ni kaki. Okay, lurus ke belakang macam tu. Lepas tu, ayung kaki kiri ke bawah. Macam tu. Lepas tu, ayung kaki kanan ke bawah. Macam tu. Dan akhir sekali, gerakan kedua-dua belah kaki secara berselang seli. Maksudnya ni lah macam ni. Berselang seli. Itulah kaki kita bila kita berenang. Jadi fungsi dia untuk menggerakkan kita. Maksud kita berenang tu kita akan maju ke hadapan. Jadi makin kuat kita tendang, makin pantas kita bergerak. Tapi kena ingat semasa nak melakukan tendangan keribas ni, pastikan lutut tidak terlalu bengkok semasa melakukan tendangan keribas, sebab ia akan bagi kesan kepada kita punya kelajuan. Okay. Jadi tendangan keribas. Okey, jadi rumusan yang kita boleh buat berdasarkan 4 perkara yang kita bincangkan tadi. Yang pertama sekali adalah peraturan di kolam renang bertujuan memastikan kita ni sentiasa selamat dan terhindar dari kemalangan. Dan pakaian yang sesuai penting untuk keselesaan semasa berada di kolam renang. Dan pada masa yang sama, sopan dah. Yang ketiga, murid perlu yakin semasa melakukan apungan lentang dan tendangan keribas. Dan yang keempat, yang terakhir, sentiasa mendengar arahan guru atau orang yang lebih berpengalaman. Ini yang penting sekali. Semasa berada di kolam renang, ini poin yang paling penting. Kita kena dengar arahan guru atau orang yang berpengalaman, sebab kita sebagai pelajar perlu sentiasa diawasi oleh orang yang lebih dewasa. Okay, sebab apa? Malang tidak berbau. Okay. Jadi untuk tugasan pelajar hari ini, apa yang pelajar kena buat? Yang pertama sekali, pelajar kena salin nota peraturan di kolam renang di muka surat 46. Yang mana? Yang ini. Okay, ini salin je 4 ni. Ada 4 peraturan salin dalam buku tulis. Lepas tu yang kedua, salin nota tendangan keribas di muka surat 47. Okay, yang ini. Okay, yang ini salin je. Salin dalam buku tulis. Okay, dah selesai salin, seperti biasalah pelajar ambil gambar buku tulis tu, ambil gambar dan hantar ke dalam Google Drive. Okay. Okay, jadi kita dah sampai ke penghujung. Jadi alhamdulillah, cikgu harapkan topik ini pelajar boleh faham, dan insyaAllah semoga kita akan berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Dan seperti biasa, terima kasih kerana setia menonton dan sentiasa memberikan kerjasama sepanjang proses PDPR ini. Jadi saya ucapkan selamat berjaya, selamat belajar kepada semua. Jadi Assalamualaikum.